Assalamualaikum. Saya Muhammad Harif Fitri bin Muhammad Nafia. Nombor kad menteri saya 04 DKA 22F1059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Hasnul Zalani. Nombor kad menteri 04 DKA 22F0171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazwan bin Azman. Nombor pendaftaran 04 DKA 22F1024. Hari ini saya akan menghuraikan tentang perbezaan antara ahli perniagaan dan usahawan dan ciri-ciri seorang usahawan. Pertama sekali, seorang ahli perniagaan biasanya terlibat dalam operasi harian perniagaan yang sedia ada. Mereka fokus pada pengurusan, pemasaran dan menjalankan perniagaan dengan efisien. Di samping itu, ahli perniagaan cenderung untuk bekerja dalam kerangka yang telah ditetapkan dan rajin berusaha untuk mencapai keuntungan yang stabil. Dari sisi lain, seorang usahawan adalah seorang yang berani mengambil risiko dan mencipta sesuatu yang baharu. Mereka berfokus pada inovasi, mencari peluang baharu dan mencipta perubahan dalam industri. Seterusnya, usahawan juga cenderung untuk berfikiran secara kreatif dan rajin berusaha untuk mencapai pertumbuhan yang pesat. Jadi, perbezaan utama antara ahli perniagaan dan usahawan adalah pendekatan mereka terhadap perniagaan. Ahli perniagaan lebih cenderung untuk menjalankan perniagaan yang sedia ada dengan efisien, manakala usahawan lebih cenderung untuk mencipta sesuatu yang baharu dan berani mengambil risiko. Manakala, ciri-ciri seorang usahawan ialah mereka perlu memiliki mimpi besar. Sebagai seorang usahawan, mereka harus selalu mempunyai mimpi yang besar. Dengan ini, mereka mula menjalankan bisnes kerana adanya motivasi untuk mencapai mimpi besar mereka. Dengan mimpi yang mereka kehendaki, ia akan menjadi tujuan dari usaha yang dilakukan oleh mereka. Jadi, segala peluang usaha yang dijalankan oleh mereka akan lebih terarah dan berhasil untuk mencapai kejayaan. Akhir sekali, mereka perlu pandai mengatasi ketakutan. Hal ini kerana semua orang memiliki rasa takut. Rasa takut muncul ketika mereka membayangkan sesuatu kegagalan yang akan dihadapi. Bahkan banyak orang yang masih takut untuk mengambil risiko. Namun, hal ini tidak berlaku bagi seorang usahawan. Mereka pandai mengelola mereka pandai dalam mengawal ketakutan dan mereka memilih untuk mengabaikannya. Setahun yang lepas, aku lancarkan produk yang pertama iaitu sambal berapi. Saya akan menceritakan kisah kehidupan Khairul Aming pada 10 tahun lepas. Ketika berumur 20 tahun, dia telah melanjutkan pelajarannya di Vanderbilt University Amerika Syarikat selama 4 tahun dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan sains bahan serta menerima anugerah Decca dan AT&T. Sepanjang tempoh pembelajaran, beliau turut menimba pelbagai pengalaman dan mula mencuburi bidang videografi. Bermula pada umur 21 tahun sehingga memenangi tempat pertama bagi pertandingan International Travel Video di USA. Setelah itu, beliau pulang ke tanah air untuk bekerja. Pada usia 23 tahun, ia pulang ke tanah air dan bekerja dalam bidang oil dan gas sebelum masuk ke bahagian logistik selepas setahun dalam pekerjaan tersebut. Jelasnya, berada di dalam bidang tersebut banyak mendedahkan kepada dunia perniagaan dan dapat mempelajari pelbagai cabang bidang lain seperti pengurusan, kewangan dan banyak lagi. Seterusnya, beliau mencari duit dengan berniaga. Ketika berusia 25 tahun, Khairul Aming kemudian ingin mencari duit dengan melakukan beberapa perniagaan namun gagal, lalu memutuskan untuk membuat video masakan dan memuat naik di channel Facebook yang dinamakan Rasa Pop.
Di samping itu, peniaga Sambal King gagal dan beliau mula tampilkan diri. Perniagaan yang diberi nama Sambal King itu gagal dan mengalami kerugian serta view di laman Facebook Rasa Pop turut merudum sehingga membuatkan dia terpaksa membina semula nama daripada awal. Di usia 27 tahun, dia mula menunjukkan diri sebagai Khairul Aming dan mula mendapat perhatian ramai sehingga menjadi jutaan pengikut. Memiliki jutaan pengikut. Dan akhir sekali, bapa pergi menghadap Ilahi, berhenti bekerja dan memulakan Sambal Nyet. Dalam kegembiraan yang dimiliki, dia turut diuji apabila bapa tercinta dijemput menghadap Ilahi dan dalam tahun yang sama, beliau membuat keputusan berhenti dari kerjayaannya dalam bidang minyak dan gas untuk memulakan perniagaan Sambal Nyet pada usia 29 tahun. Selepas melalui pelbagai cabaran dan kegagalan dalam kehidupan, akhirnya beliau berjaya dalam perniagaan apabila membuat jualan lebih RM7 juta serta habis dijual setiap hari di aplikasi atas talian. Itu sahaja daripada saya. Antara sifat-sifat yang ada pada Khairul Aming ialah sentiasa belajar. Mereka yang berjaya dalam perniagaan adalah mereka yang sentiasa ingin belajar dan tidak terkongkong dalam zon selesa semata. Dari pemerhatian saya, Khairul Aming merupakan seorang anak muda yang mempunyai semangat ingin belajar cukup luar biasa. Dia tampil dalam industri kulinari tanpa sebarang pendidikan formal bidang tersebut. Namun sifat sentiasa ingin belajar membuatkan dia maju ke hadapan, membina kilang sendiri dengan mengambil penglibatan secara langsung, juga menunjukkan passion yang tinggi dibawa olehnya. Selain itu, sifat yang ada pada Khairul Aming ialah merendahkan diri. Di antara sebab mengapa orang ramai suka menonton video Khairul Aming adalah disebabkan aura merendah dirinya. Setiap susun atur kata-katanya cukup mesra untuk didengari. Malah dia juga sentiasa terbuka untuk menerima sebarang teguran, kritikan dan berusaha untuk perbaiki jika ada kekurangan. Seterusnya, sentiasa berterima kasih. Setiap kejayaan ahli perniagaan pasti ada keluarga dan pasukannya sendiri yang menjadi tunjang utama. Khairul Aming sentiasa menyatakan dirinya terhutang budi dengan mereka yang selalu berada di belakangnya dan tidak lupa juga kepada pengikut dan pelanggan yang memberi sokongan cukup luar biasa. Dan yang terakhir bagi saya ialah percaya dengan kebolehan diri. Tahukah anda, Khairul Aming memiliki ijazah dalam bidang kejuruteraan dan tidak memiliki latar belakang formal dalam bidang masakan. Namun sejak dari mula dia percaya akan kebolehan dirinya sendiri, menghasilkan video masakan dari semasa ke semasa dengan kualiti kandungan dan produksi baik membuatkan ramai mula jatuh hati dengan personalitinya. Dengan kepercayaan kepada diri sendirilah juga mungkin telah membuatkan dia sentiasa ingin lebih maju ke hadapan. Sekian, terima kasih dari saya.